Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni kita tengok pergerakan yang menarik, maknanya pergerakan yang mengejutkan, maknanya pergerakan kata tak expected pun. Zul memang tak expected pun akan berlaku. Zul expected hanya melakukan higher high, tapi higher high yang drastik lah. Dia berlaku almost hampir 40, hampir 39 ke 49 ke 40, hampir 40k penaikan untuk Bitcoin. So guys, nanti kita akan review market dulu. Kita akan tengok apa yang berlaku dan kita tengok ke manakah arah pergerakan market dan apakah yang akan berlaku di market. Apa tu ada sedikit orang kata nak share, orang kata kita kena be alert untuk apa yang berlaku kenaikan ni. Selalunya akan ada retestment. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan. So guys, sebelum tu teruskan lagi, please like, please subscribe untuk bantu Zul dapat 1k subscriber. So nanti akan dapat tengok Zul punya portfolio secara keseluruhan dan detail. So kita tengok market cap berada mana. Market cap berada 1.5 trilion. So guys, kenaikan yang drastik. So macam tu cakap untuk pagi tadi, sekiranya total market kembali ke 1.5, kita akan nampak higher high di Bitcoin. Kemudian kita akan Zul akan ubah mood kepada mood bullish lah. So now Zul kembali bullish balik. So Zul tak expected dah harga akan jatuh kepada 20k 26k. Sebab apa? Price dah menunjukkan pergerakan pertukaran trend daripada downtrend kepada uptrend, tapi masih belum lagi buran. Hanya pertukaran price daripada downtrend ke uptrend, minor uptrend. So nanti Zul akan terangkan lebih detail. So tengok lagi volume dah sekian lama kita tak tengok 100 bilion. Price kembali 100 bilion, almost 4 bulan kita tak tengok pun, tak pernah tengok lagi price berada di 100 bilion. So lepas 4 bulan kemudian kita kembalilah volume melakukan kenaikan. Untuk siapa yang masih baru dalam kripto, selalunya volume adalah 200-300 kalau normal. Kalau masa peningkatan kita akan tengok 200-300 volume satu hari. So itulah normal. Dan market cap sebenarnya nak sampai balik kita punya all time high di 65k, kita perlu tengok market cap kita almost dalam 2.4 trilion. So dalam 1 trilion lagi, tengok apa yang berlaku, adakah berlaku buran. So kalau berlaku tu kita akan expect akan buran berlaku. Dan dominan dalam BT tengok 47%. So apa yang tu ceritakan pagi tadi, sekiranya kita tengok total market meningkat, volume meningkat, dan kita tengok dominan meningkat dan harga BTC meningkat, kita akan nampak BTC akan melakukan pergerakan yang drastik. So apa yang kita tengok hari ni dah pun berlaku. Sebab pagi tadi kita tengok macam juga market cap meningkat, kemudian kita tengok dominan meningkat, kemudian BTC meningkat. So bila tiga benda ni melakukan peningkatan, kita akan tengok harga BTC akan melakukan peningkatan drastik. Manakala untuk altcoin dia akan naik juga, tapi taklah seberapa drastik dengan berbanding Bitcoin. Tapi dia akan efek juga di altcoin akan melakukan kenaikan. So kita tengok kenapa BTC melakukan kenaikan. So adalah satu, kita tengok antara indikator kalau nak tengok kat market cap ni. Yang penting lah market cap, dominan dan BTC. Sekiranya tiga tu melakukan market cap meningkat, dominan meningkat, tengok BTC akan menyebabkan BTC akan melakukan kenaikan yang drastik. Kita tengok untuk hari ni berapa total market meningkat hampir 11%, lebih daripada 11%, 11.16%. Kita masih baru lagi, baru tengah satu hari, baru 12 jam tu, kita ada dalam 12 jam lagi untuk sampai 8 pagi. So untuk 24 hours. Nah untuk volume peningkatan hampir 50%, 57.86% peningkatan volume banyak. Sebab tu kita tengok ada pergerakan yang sharp atau pergerakan yang amat drastik di dalam kripto. Dan kita tengok dominan meningkat 0.3, tapi kita tengoklah dalam 45.6, 47, walaupun tak banyak berlaku peningkatan, tapi perubahan kita dah tak nampak dah pergerakan yang berlawanan lah antara dominan dan BTC. Kita tengok harga semasa. So harga semasa Bitcoin number ada di 38.2. So macam cakap tadi, kita paling tinggi dia adalah 49. So dah sampai di level yang sepatutnya di stop. Nanti tu akan terangkan di chat. Tapi kita tengok kat sini 24 hours 10%, dalam masa minggu 22%, dalam masa bulan 23%. So semua melakukan peningkatan. So macam cakap, macam biasa, sekiranya Bitcoin melakukan peningkatan, altcoin akan turut ikut sama melakukan kenaikan. Sekiranya BTC drop, altcoin pun akan jatuh. So sebab cakap dalam portfolio anda perlu ada 50% dalam Bitcoin. Kita support Bitcoin, kita simpan Bitcoin, kita hold Bitcoin. Harga Bitcoin akan kukuh. Bila harga kukuh, altcoin pun akan kukuh dan tak akan ada berlaku pergerakan yang banyak lah. So kalau ada panic sell, yes, panic sell tu kita akan buat menyebabkan harga semua jatuh. Bukannya Bitcoin, altcoin pun akan jatuh. So tengok harga Ethereum.
Harga Ethereum berada 2.345. So kalau expected 80, so expected Ethereum mungkin harga tinggi hari ni mungkin ke 2.4k. So tengok peningkatan yang banyak juga almost untuk bulan 33. So tengok lain Binance, kita tengok pagi tadi struggle untuk dapat 300. Now paling tinggi dia tengok lihat 320 lebih. So peningkatannya 5%. Untuk Cardano kembali ke 1.34. Kita punya very strong resistance kat sini. So the expected adakah lagi melakukan kenaikan? Macam cakap bergantung pada Bitcoin maknanya. Bitcoin maknanya naik yang drastik. So macam cakap kita perlu hati-hati kat ni. So tak ada sebarang pembelian kan. Kita tak ada sebarang pembelian FOMO. Kita tunggu dulu sebab apa nanti tu akan tunjukkan kenapa kita perlu tunggu. So untuk SRP ke 0.6 hampir 0.7. So macam cakap SRP dan Dogecoin ni, SRP perlu berada di atas 0.8, Dogecoin perlu berada di atas 0.3, baru kita ada kembali ke kawasan apa kata pergerakan untuk disupport ke resistance tu. Kita more safe lah, ataupun cara teknikalnya adalah bagus untuk kedua-dua coin ni. Sebenarnya SRP pada 0.7, 0.8, 0.8 dan Dogecoin 0.3. So Polkadot 18, kita tengok Matic ada $1 balik. So tak ada peningkatan yang banyaknya daripada peningkatan banyak tak daripada 7% ke 1 sen ke $1. So siapa yang dapat 7 sen tu dapat, tapi tu tak buy tu. Dubai tu yang last Dubai je, yang 80 sen dulu. So tu tak tambah pematik ni sebab apa? Tu expected untuk beli BTC sebenarnya dua hold. So which is hold tak dapat lah untuk 26, tapi taklah, kita akan tunggu. Kita layan dulu. Kita layan profit yang sebelum-sebelum ni. Macam Zupa ada beli yang banyak di 36, 35, 31. So nak beli tu, so dah 38, semua position tu tengah profit. So kita release kita punya stress di portfolio kita kembali profit. So kita layan dulu, tak masalah. Yang risau pembelian tu masih ada lagi. Kita akan accumulate more Bitcoin. Walaupun tengah melakukan buram pun kita akan boleh accumulate more Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chart. Pertama kali kita akan pergi ke total market. So total market apa yang berlaku? So sebelum ni Zul akan terangkan sebelum ni Zul expected untuk bear market, untuk price tu break ke bawah untuk sampai ke 1 trilion. Tapi kita tengok price dah break pattern bearish. So bila take bearish, kita expect akan price dalam market memang strong bullish. Tu kita expect price ni akan sampai balik ke kawasan ni hampir ke 2 trilion ataupun ni 1.8 lah kalau kat sini ikutkan dalam 1.8 trilion. Beli sila 1.8 trilion ni, so expected untuk BTC pun list akan sampai dalam harga 50k lebih balik lah. Tu adakah berlaku? Yes, boleh berlaku. Sebab apa? Kita dah ada petanda bullish. Tu ni kita tunggu untuk retestment untuk melakukan buy. Kita pun dah buat higher high sebenarnya. So, untuk pergerakan ni, so yang ni kita akan, bawah ni kita dah tak perlu monitor dan kita tumpukan pada bullish. Right, untuk yang ni sebenarnya kita akan price target lah di kawasan ni, atas ni macam cakap. So now kita tengok apa yang dah berlaku. So tekan delete yang tu. So macam cakap, kita ni berada di kawasan support dan resistance. So macam cakap, kita ada di kawasan support ni. Right, kita ada di kawasan support dan kawasan resistance. Macam cakap, whatever price dah turun kawasan support lah, very good position untuk buy. Dan now bila dia break balik ke atas ni, kita potential untuk kembali balik kawasan resistance. Kawasan resistance lah kawasan hampir 2 trilion. So macam bila sampai 2 trilion, kita expected untuk harga BTC almost akan kembali ke 50k balik. So mungkin inilah buran yang kita cari, tapi masih awal. Kita monitor step by step. Kita akan tunggu commission by commission. Sebab apa? Sekarang kita berada di betul-betul di overbought. So untuk expected akan berlaku retestment. Retestment lah kita yang kita tunggu-tunggu. Biar price tinggi mana pun, kita biarkan dulu. Apa yang pun tunggu lah, kita tunggu untuk retestment bulan lower high, kemudian barulah kita buat pembelian. So untuk total market ni, Zul expected untuk melakukan apa yang perlu Zul monitor sekarang adalah Zul monitor satu minus resistance. So minus resistance tu kita akan tengok yang sini paling lower higher low ke yang ni. So kita expect Zul akan draw satu box resistance. So yang ni kita nak tengok price tu break ini. Adakah price tu akan berjaya break ini, break resistance kita ni? Sebab apa? Price dah pun berada di kawasan resistance ni, dah masuk resistance. So cakap resistance akan bang balik bawah. So yang ni kalau kita support lah kat sini, swing low to swing high. So minus support lah kat sini. So expected tu price akan bermain dalam kawasan ni, tapi dalam pergerakan kenaikan, so kita akan expected untuk price break resistance lebih berbanding break support. So untuk ini kita akan monitor. Sekiranya price itu break ni lagi, kita akan expected untuk berlaku bang bawah ni, dan kita akan buat pembelian data ni, barulah akan melakukan kenaikan. Tapi untuk yang ni sebenarnya tunggu untuk retestment
ialah kita tunggu untuk sekarang ni. Sekiranya ini ialah higher high dia, so kita expected untuk Fibonacci swing high to swing low, kita akan expected untuk at least price itu kembali balik ke kawasan bawah ni untuk melakukan retestment. So kat ini, so expected price tu boleh jatuh balik. Total market Kalau tak expected dari community, mungkin kita ada another high lagi. So bila kita another high lagi, kita akan tarik Fibonacci ni. So support ni akan support yang ini akan makin tinggi lagi. So makin tinggi high, makin tinggi support tu. So now yang harga tinggi kita adalah kawasan ni. So dah tarik Fibonacci, that expected untuk price itu bound dulu. Yes, kita ada resistance ni. Kita akan tengok dulu expected untuk price itu bound ke balik ke dalam ini, ke dalam 1.3 trillion. So apa yang akan berlaku di market sebenarnya, kita akan tengok harga BTC pun akan melakukan retestment. So kita tunggu apa yang akan berlaku ni, kita tengok je. So untuk sebenarnya kita dah break trendline ni. So boleh saja apa yang berlaku adalah price itu hanya jatuh sampai kawasan sini saja, mudah melakukan net buran. Sebab apa kat sini, kalau ikutkan kita boleh minor juga, ini minor support untuk ini. So we have to see low, so price boleh saja bounce sampai ke kawasan ni. Right, ini adalah another small support. So yang kita tengok, boleh je price bounce kawasan ini. So expected dia akan bounce ni sebab apa, kita ada very good resistance yang dia break. So kita akan monitor yang atas ni. So kita akan monitor small kita punya outer support. So expected kalau price ini melakukan kekuatan lagi, kita expected untuk price itu bounce ke kawasan ni sebelum melakukan net perjalanan. So net perjalanan tu kita tengok lah, expected akan lebih ke atas. Untuk pun kita break resistance yang besar ni, kita akan expected price tu akan lebih naik ke atas. So itu akan berlaku dalam market. Kita tengok apa yang akan berlaku dalam total market, adakah berlaku kenaikan ataupun berlaku bounce dulu. Tengoklah bounce tu, expected dia akan respect kita trendline ni, ni bullish trendline. So expected dia akan bounce ke kawasan ni dan melakukan kenaikan untuk melakukan kenaikan lagi dalam market, dan altcoin lain pun akan melakukan peningkatan. So lagi kita pergi ke dominan, tengok dominan BTC. Dominan BTC sebenarnya melakukan ni kenaikan tadi almost ke 48%. So barang syarikat ni berlaku peningkatan. So tengok sebarang sebenarnya dua ada satu pattern sebenarnya. Kalau kita pergi ke daily sebenarnya Zul expect untuk melakukan triangle untuk apa, bullish bearish line untuk price di bawah, tapi price itu sekarang ni betul-betul berinteraksi dengan ni pattern ni. So inilah pattern bearish sebenarnya. Price itu berinteraksi dengan trendline ni. Tengok price itu betul-betul break kawasan ni. So adakah price itu akan breakout pattern bearish ni untuk melakukan ke atas, boleh berlaku, ataupun dia break ke bawah. So tengoklah apa yang berlaku dalam market. So sekiranya market meningkat, total market meningkat, dan sekiranya dominan ni melakukan kejatuhan ke bawah, apa yang kita tengok adalah kita akan nampak BTC juga akan melakukan peningkatan. Dan sekiranya disebabkan dominan jatuh, kita akan nampak altcoin akan juga melakukan peningkatan yang drastik. Tu untuk sekarang ni apa yang kita nampak ialah kita nampak pergerakan yang untuk Bitcoin, kelebihan untuk Bitcoin. Sebab apa, kita tengok sekarang ialah total market meningkat, dominan ni pun meningkat, kemudian BTC meningkat. Ini akan menyebabkan harga di altcoin akan hanya meningkat sedikit saja dan tak melakukan pergerakan yang drastik. Meningkat untuk altcoin, tapi peningkatan yang auto tak melakukan pergerakan banyak. Contoh tengok ini tengok untuk BNB daripada 300 naik $20, 320 tak baca pelajaran, berbanding dengan BTC daripada 34 naik sampai 40. So orang kata dalam almost range dalam 5k pergerakan. Tu orang kata banyak pergerakan dalam Bitcoin. Market ni banyak lagi pergerakan dalam Bitcoin berbanding altcoin. Sebab tu kita tengok dominan pun meningkat. So apa pun kita monitor lagi pergerakan ni macam mana, up and down pun naik atau turun, harga coin tetap melakukan peningkatan. Cuma kita perlu tengok yang penting adalah total market cap. Tu apa-apa pun kita perlu tengok total market cap. Sekiranya total market cap meningkat, tak kira lah BTC ataupun altcoin turut akan melakukan peningkatan. So untuk melakukan peningkatan mana lebih banyak, kita akan tengok dominan BTC lah. Kalau dominan BTC meningkat banyak, which is peningkatan price itu lebih tertumpu kepada Bitcoin. So lagi kita pergi ke chart utama kita Bitcoin. So apa yang berlaku, so dia punya chart pun dah comot sebenarnya. So untuk yang bawah ni dia akan delete dulu. Sebab apa, kita dah tak expected untuk price tu jatuh ke bawah. So kita akan delete ni. So tak, kita punya semak kita punya chart. So yang ni kita delete. Alright, yang ni pun kita boleh delete dulu. So now apa yang kita monitor ialah yang ni. So apa yang kita monitor untuk hari ini ialah yang ini maknanya.
Zul expected untuk dia break. So pagi tadi kita berada price ni. Dan macam cakap, Zul expected maybe dia akan buat breakout untuk higher low ni. So buat higher high, kemudian Zul expected untuk dia bounce. Tapi apa yang market buat lah, market terus shoot ke atas untuk melakukan another higher high, break another ni higher low, higher high, break higher high ni. So bila bilik higher high ni adalah very, orang kata very bullish lah untuk dalam market. So bila sekarang ni apa kita tengok, kita expected untuk price itu masih ingat belum cakap ni, kita ada antara 42 dan 30. So price berbentuk, dan dekat kat tengah ni kita ada di kawasan 36 garisan ni. So macam cakap, antara 36 dan 30 price itu adalah more kepada orang kata bearish market, dalam bearish territory. Bila price berada di 36 dan antara 36 dan 42, price itu dalam kawasan bullish territory. Sebab tu kita tengok, kita akan more expected untuk price itu melakukan kenaikan berbanding jatuhan. Sebab apa? Price berada di dalam kawasan bearish market. So dalam kawasan bullish market. So kalau berada di bawah 36 ke 30, kita akan expected price itu melakukan another bearish ataupun price pergerakan lebih bawah lah. So itu yang berlaku dalam market. Now expected untuk price itu more bullish untuk melakukan kat atas. Cuma sana ada kita buy, tak perlu buy, kita kena, tak perlu FOMO maknanya. Apa yang kita perlu tunggu ialah kita perlu tunggu retestment. So akan yang ini akan delete dulu. Yang ni ada trendline mana? Trendline kenaikan. Dia kenaikan ni, so expected bila price jatuh, kalau anda nak beli tu, kata bila jatuh kawasan ni adalah antara satu teknik beli. Tapi tu tak pakai teknik ni. Teknik ni dia nak tengok macam manakah pergerakan dia. Sebab apa? Sekarang ni kita pergerakan drastik. So price kini jatuh, possible dia boleh sampai hit sini dan naik balik. So ini ada kata kalau untuk trade leverage, yes, dia akan pakai teknik ni, which is kalau jatuh kat, contoh price jatuh kat sini, dia akan masuk buy kat sini dan dia punya stop loss di bawah sini je, dan expected untuk naik ke atas, dia akan profit. Tapi sekiranya dia break bawah ni, stop loss akan jatuh. So which is pergerakan untuk miner daripada uptrend dah bertukar menjadi sedikit downtrend. Dia expected untuk price tu sini dan melakukan break bawah. So break bawah tu sampai mana? Selalunya ini yang tu tunggu-tunggukan untuk buy untuk long term. Okay, buy long term adalah teknik ni yang tu pakai adalah Fibonacci. Dia expected untuk dia, contoh sekiranya inilah higher high dia, tak ada lagi high yang akan dibuat, ataupun malam ni tak ada lagi yang kata price mengejut naik ke atas. So sekiranya ini yang high yang ada, so apa yang dia akan buat, so macam biasa dia akan tarik Fibonacci. Kita akan tarik Fibonacci swing low to swing high yang ada. So kita dapat Fibonacci kita kat kawasan ni. Ini Fibonacci kita. So expected untuk price itu ada dua. Sebab apa? Kita dah break resistance maknanya. Expected ada dua, antara 0.5 dan 0.6. Tu lebih better adalah di kawasan 0.5 lah. So sekiranya price tu jatuh di kawasan 0.5, orang kata lebih kuat lah untuk price tu bounce balik ke atas. So yang ni dia akan delete dulu. Yang ini 41, 42. So dalam 41, 42 kita macam mana monitor 42. So now pergerakan yang dia tengokkan adalah pergerakan ni. Expected Zoe ni akan melakukan bounce balik ke bawah untuk at least sampai ke 33k. So inilah kita punya kawasan buy. Menunjuk tadi, bila jangan risau, walaupun price melakukan buran, ini adalah expected melakukan buy. So apa yang akan dia akan buat ialah, sekiranya price jatuh balik di kawasan ni, so ini higher high, tak ada dah higher high yang lebih tertinggi ni. So untuk current yang Zoom buat analysis ni, sekiranya price itu jatuh dalam kawasan ini, right, dia akan ambil ni. So dalam kawasan kita ambil yang ni expected, right, expected kalau dalam ini antara 33k point 3 dan price ini, so antara dua price ni, right, antara price ni 33.3 dan 31.5 adalah kawasan zone buy, kawasan dia punya zone buy. Untuk ni bukan buy leverage, ini adalah buy untuk long term. So sekiranya price ni kembali balik jatuh dalam kawasan ni, Zul expected Zul akan buat pembelian. Sebab apa? Macam cakap, kita sekarang dah buat higher high. So kita expected untuk price melakukan, sekarang kita buat lower low, buat higher high, kemudian kita akan expected untuk price buat higher low. So higher low selalunya di 0.6 kawasan ni lah. And then expected bila price hit ni, kita akan melakukan kenaikan untuk melakukan another higher high. So ini ialah dia punya net position buy. So kalau siapa tanya kat mana dia punya buy position, next buy position untuk spot Zul adalah di kawasan 33 dan 31k. So expected Zul price akan jatuh bawah ni, barulah Zul buy. Sekiranya price tu tak jatuh kawasan ni, Zul akan biarkan saja price tu terus melakukan ke atas. And then bila dia break kita punya 42,
kita akan expected untuk akan buat pembelian di kawasan 42. Sekiranya price itu melaku ke atas, macam pertama juga kita akan tarik Fibonacci dan kita tengok di mana 0.5 atau 0.6 golden support, kat situlah kita akan buy. So untuk long term punya, so long term kita kena beli buy di kawasan support. Macam cakap, whatever price di kawasan support ni adalah very good position untuk buy. Untuk yang ini pun sebenarnya macam selalu cakap, kawasan kita adalah ni last support kita ni, tapi last support kita dalam 30k. So expected untuk price itu akan bermain dalam kawasan support dan recent ni. Boleh saja price naik sampai 52 dan jatuh balik. Price boleh berlaku. So apa pun kita ready saja belakang. Untuk long term kita akan accumulate more Bitcoin. So do expected untuk melakukan all time high ke 80 ke 1000. So price naik, dan ingat kita boleh naik terus. Expected price mungkin sampai 42, mungkin boleh jatuh 30, mungkin terus jatuh 26 pun boleh berlaku. Price boleh je naik sampai 50, sampai recent berlaku another rejection, jatuh balik ke 30k. So price masih boleh berlaku. So apa kita akan buat, kita akan accumulate more Bitcoin dan kita akan ambil profit tu sikit-sikit lah untuk kita keluar, untuk simpan yang USD. Sekiranya berlaku another retracement, kita akan buy lagi untuk accumulate more Bitcoin. So sekarang ni apa yang Zoom monitor adalah yang pertama, kita ada monitor yang ni sebelum ni. Zoom ada monitor untuk di ni channel pattern ni, falling wedge. Bila falling wedge ni expected price jatuh ke atas, naik ke atas, dan price tu dah pun break ke atas. Nah untuk yang ini do expected itu sampai dalam kawasan 38 ke 40 itu. Do expected untuk sampai ke 42, kita punya sampai balik kita punya all time. So adakah akan sampai? Probably boleh sampai. Sebab apa? Ingat Zoom masih ada satu trend line ni. Alright, ini trend line ni dah sekarang price betul-betul orang kata berhenti di kawasan trend line tu. So ini adalah potential untuk kita berlaku retracement. So tengok price dah betul-betul hit kawasan ni, 2 kali berlaku rejection, dan kita expected untuk price itu buat retracement sikit. Adakah retracement sini ataupun terus sampai ke ni, tak pasti. Tapi apa yang expected, sekiranya price itu jatuh di kawasan antara 33.51 adalah Zoom punya kawasan buy. Sebab apa kita expected apa? Tengok stok RSI pun dah berada di overbought, dan RSI ni pun dah berada di overbought. Bukan betul-betul di atas ni hampir 90 nya. Last masa kita buat 90 ni adalah ikutkan di price masa tu kat sini. Masa tu price berada dalam 60k. So kat sini kita tengok berapa price kat situ. Kat sini kita tengok all time high kita, last harga tertinggi ni adalah kita all time high 65k. So those expected akan berlaku bounce ke bawah dulu, ataupun kita panggil retestment untuk sebelum price melakukan kejatuhan lagi, untuk price melakukan kenaikan. So apa those expected lah untuk nak tengok untuk RSI ni, RSI yang bawah ni. Okay, tu nak tengok RSI bawah ni, tu nak expected ke bawah price tu perlu jatuh at least jatuh balik ke 50. So bila kita jatuh balik ke 50 ni, kemudian yang ini pun berada ke 50, do expected kita akan buat buran ke atas, dan kita akan buat trend line baru ataupun uptrend. Kita akan nampak price akan lebih tinggi untuk berjaya untuk buat break 42. Kemudian yang paling penting, kita nak break trend line ni. Apa trend line tu? Kalau pergi dekat daily anda akan nampak lebih detail. Right, ini nampak ni trend line ni ialah trend line bulan, ataupun ini kata ni orang kata recovery lah. Recovery untuk Bitcoin. Sekiranya Bitcoin break trend line ni, kita akan nampak Bitcoin akan melakukan, kita akan boleh baca dah untuk price sampai ke resistance, break resistance, dan kita akan sampai target-target kita di 80k, 90k, 180k dan 150k. Itu sekiranya ini berlaku. So ada positive move dalam Bitcoin sekiranya price itu berjaya break ni. So untuk siapa yang ikut zone itu pembelian di kawasan bawah 30 tu, kita layan dulu, enjoy, kita hold. Kata hold profit macam selalu cakap, kita buy dengan risau. Masa jatuh kita buy je. Kalau hilang value tak apa, kita simpan je aset. Sebab apa? Give a time, price itu akan naik balik. So now price dah melakukan kenaikan. Cuma untuk hari ni memang kenaikan yang mengejut. Kata pergerakan yang kata tak sangka-sangka berlaku. Maknanya orang kata 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 hari berturut melakukan peningkatan. So expected untuk berlaku sedikit bounce. So, kita dah buat high baru. So sekiranya price itu buat bounce menaik ke atas, break ada high yang ini. So kita more boleh lah expected bila berlaku itu kita akan break pattern ni lah, pattern boleh no, expected price akan berlaku ke atas. So adakah kita follow FOMO buy, terus masuk buy ni hari ni? Tak, kita tak jangan FOMO buy. Apa macam cakap, kita tunggu retracement, sabar jangan buy. Sebab apa? Price masih boleh jatuh ke bawah.
sekiranya price itu terus melakukan kenaikan, biarkan price itu naik. Sebab apa? Jangan risau, bila dia naik, apa yang kita boleh buat, kita senyum aja. Sebab apa? Segala pembelian kita di belakang ini akan kembali profit dan portfolio kita juga akan meningkat. Sebab apa? Bila BTC meningkat, altcoin pun akan meningkat. So siapa lagi nak tambah Bitcoin tu jangan tamak sebenarnya. Hati-hatilah market. Kita macam cakap, Zul hanya akan tunggu bila berlaku return. Sekiranya ada lagi high height, Zul akan tarik dia punya Fibonacci dan akan menyebabkan altcoin ini akan melakukan peningkatan. So now kita high height kat sini, apa yang Zul expected lah, price itu akan melakukan bounce ke bawah untuk sampai ke kawasan ni. Antara kawasan ni barulah Zul akan buat pembelian. So ingat, ada trip, anda boleh juga buat kata pembelian awal sikit di kawasan 35 ataupun 36. Sebab apa? Macam cakap, kita ada satu di kawasan ni, hampir di kawasan ni di box. So antara 35 36 ni kita boleh buat juga pembelian lah. Orang kata kalau ikutkan dalam yang ini, kita ambil yang ni, price boleh juga orang kata price jatuh ni macam cakap sampai ke trendline ni dan melakukan another push up ke atas. Bila push up ke atas ni, kita buat another high. Bila buat another high tu, kita akan tarik Fibonacci juga, swing high, swing low to swing low to swing high. Kita akan dapat Fibonacci kita lebih tinggi di kawasan, kita akan dapat Fibonacci kita lebih tinggi. So soon later pergerakan kata very good position buy ialah bila price tu break dan melakukan retracement balik kat bawah ini, dan barulah kita akan buat another good position untuk buy and expected price aku melakukan ke atas. So apa yang kita buat sekarang ni, hold je modal itu. Sekiranya ada dapat modal, kata hold modal tu, taklah kalau anda buy dalam market anda untung, tapi sebenarnya anda boleh hold simpan duit itu. So anda boleh pakai bila-bila masa duit tu. Untuk sekarang investment jangan masuk untuk Zul takkan masuk. Zul akan tunggu di kawasan retracement. So Zul akan tunggu retracement tu, baru Zul akan buat pembelian. Sebab apa? Zul nampak RSI pun dah overbought. So untuk retracement tu amat tinggi di dalam market. So tengok untuk Ethereum, maknanya Ethereum pernah berlaku di Ethereum pun maknanya melakukan pergerakan yang nanti macam cakap dah break. Untuk Ethereum maknanya Ethereum lebih awal. Ethereum break trendline ni dalam bulan kita, sepatutnya dah pun break sebelum ni. Yang ini maknanya tu dah break. So dah break another trendline. So expected untuk price itu sampai, kalau ikutkan ni lah bullish bear market, bear price. Macam cakap, price ni adalah 58 break bawah, 42 break ke atas. So kena 42 break ke atas tak apa. Untuk pattern ni maknanya tak mengejutkan untuk price tu break bawah. Sebab apa? Antara 48% dan 42% tu tak banyak beza lah. So untuk price ni, kita expected price tu sampai ke kawasan ni dalam 3K. So bila price ni sampai 3K, kita probably akan nampak untuk BTC berada di kawasan 42 atau antara dalam 42K lah. So boleh nampak untuk harga BTC akan melakukan lebih kenaikan. So yang ni, untuk ni kita akan expected apa yang berlaku. So sekarang macam kat ini, apa yang tu boleh tengok adalah kita akan monitor untuk ni Fibonacci, swing high to swing low. Tu expected untuk price tu boleh sampai ke kawasan ini. Price dalam kawasan first 1 di kawasan 2.4. Kemudian kalau tinggi lagi, kita akan dapat kawasan ni 2.6. Kemudian paling tinggi 1.6, kita expected dalam 29. Tu mana kita punya price target kawasan dalam ini. So sekali tinggi lagi, expected sampai 26 di kawasan ni. So macam cakap, sekiranya price tu boleh lagi sampai, macam cakap, whatever price dalam kawasan board, selalu cakap tu dalam kawasan 1.7 ataupun 1K adalah very good position untuk buy. Whatever dalam price ni, kita boleh buy sedikit. Tu siapa ada buy kawasan ni, nak ada profit, dengan expected bahawa price tu akan bermain dan melakukan support untuk bounce balik ke kawasan resistance. And then break resistance, kita akan expected price akan buat higher high yang baru. So barulah kita akan monitor pula Fibonacci untuk atas ni, untuk menentukan ke manakah higher high baru untuk Ethereum. So itu yang berlaku. Dan masih juga sama, nak masuk FOMO ada kata jangan FOMO. Macam sama juga untuk di Ethereum. Kat sini kita boleh buat teknik, sekiranya price tu jatuh balik ke kawasan trendline ni, kita boleh grab sikit opportunity. Dan another good position buy ialah bila price itu melaku blade, sama juga melakukan support dalam kawasan ni. So untuk pattern ni, sebab kita dah berada di break trendline, so whatever price yang sentuh kawasan trendline ni lah very good position untuk kita buy untuk long term balik. Tapi untuknya kalau yang teknik yang ni adalah teknik untuk buy di leverage punya. Lalu kalau buy di spot macam cakap ni, Zul akan tunggu di kawasan support Fibonacci golden packet. Golden packet sebenarnya dia akan bawah sikit lah untuk kawasan ni.
So lain-lain cat sama juga. Kalau tak boleh nak pergi semua sebab apa, lagi duration tu akan jadi tinggi. Bila jadi tinggi nanti Zul upload jadi lambat lah. So untuk buat petaga ni, untuk hujung bulan ni, line tu akan problem sikit. Zul akan tak boleh buat lama-lama. So guys, Zul rasa itu saja untuk malam ni. So apa yang kita tengok dalam BGC, hold dulu, jangan buat penarikan. So kita tunggu correction. So Zul masih lagi tunggu correction, dan Zul kita kembali bullish lah. Kita akan on mode kita bullish kita. So kita tunggu retestment untuk membuat pembelian. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So barang pertanyaan boleh korang komen ataupun di Facebook. So guys, Assalamualaikum, jumpa lagi pagi esok. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.